السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan izin Allah kita dapat menyambung semula bacaan kitab kita Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang mana kita sampai kepada cabang yang berikutnya, iaitu kata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, di antara tanda dan bukti ciri-ciri orang yang beriman itu adalah menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih muda atau kanak-kanak. Di antara sikap, sifat dan juga kelakuan atau perangai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, adalah mereka akan menghormati, memuliakan, meletakkan kedudukan yang sepatutnya kepada orang yang lebih berusia. Maksudnya orang beriman ni bila dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, berhadapan dengan orang yang lebih berusia daripadanya, sikap dan tindak tanduk dia itu adalah dia menghormati orang tersebut. Di samping itu, orang yang beriman juga bersifat pengasih, penyayang kepada kanak-kanak. Maksud yang boleh kita fahami di sebalik perkataan yang kita baca tadi ni, menyayangi orang yang lebih muda, menyayangi anak-anak, menyayangi cucu, menyayangi kanak-kanak, menyayangi orang muda, kita juga boleh faham apa? Orang yang lemah, rosak, cacat, bermasalah pada iman itu adalah orang yang bersikap biadab terhadap orang tua. Orang beriman tidak akan bersikap kurang ajar apabila dia berhadapan dengan orang tua. Tutur katanya, tindak tanduknya, perlakuannya, sikapnya, attitude dia, akhlak dia bila dia berurusan dengan orang tua ada tertibnya, sebab dia orang beriman. Dan orang beriman ni bila dia berurusan dengan budak-budak, dia bermuamalah dengan budak-budak, dengan kanak-kanak, dia ada sifat kasih. Dia tidak bersifat bengis, keras, kasar. Dengan budak-budak dia tak perongeh, tak ketahuan halah. Itu apa yang kita akan bincangkan di dalam cabang iman kali ini. Antara dalil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari ni dia ada banyak kitab lah. Yang terkenal Sahih Al-Bukhari. Dan dia juga ada satu kitab yang dia karang
khusus berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sikap perangai ni, namanya Al-Adabul Mufrad. Itu juga ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin, apa nama Al-Imam Al-Bukhari? Bukhari itu nama tempat dia, Bukhara, di Samarkand, katanya di Uzbek. Al-Imam Al-Bukhari, nama betul dia, nama benar dia Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi kita kenal nama tempat dia, tapi kita tak kenal nama asal dia. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa dia matan dia? Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna, atau kama qala. Sesiapa di kalangan kamu lam yarham, tidak mempunyai sifat rahim, kasih kepada saghirana, budak-budak, anak-anak kecil. Siapa yang tak ada sifat kasih pada anak-anak kecil ni, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengenal kedudukan orang-orang tua di antara kami. Maksudnya siapa yang tak sayang budak-budak, tak hormat orang tua, falaisa minna, dia bukan umat aku. Nabi sebut secara jelas. Nabi tak mengaku umat. Tapi saya nak sebut sikit tuan-tuan. Bila kita baca hadis-hadis yang Nabi sebut falaisa minni, falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, bukan daripada umat aku. Hadis itu kita tak boleh faham kata orang yang Nabi sebut itu terkeluar daripada Islam. Itu bukan maksud dia. Nabi tak mengaku umat ni maksud apa? Hang jangan buat kerja ni. Nabi tak mengaku umat. Kita selalu dalam perkataan kita tak mengaku umat kan. Nabi memang sebut, memang Nabi tak mengaku. Falaisa minna, dia bukan daripada kalangan aku, dia bukan daripada umat aku. Kata para ulama, antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan imam-imam yang lain, maka sebut apa? Tidak termasuk daripada umat Nabi itu di dalam bab itu sahaja. Saya bagi contoh lain. Nabi kata, an-nikahtu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berkahwin itu sunnahku. Berkahwin itu sunnahku. Sesiapa yang tidak berkahwin, yang tak nak berkahwin, raghibaan, maksudnya dia benci, dia tak mau kahwin, falaysa minni, dia bukan umat aku. Dia bukan umat Nabi dalam isu apa? Isu kahwin lah. Tapi dalam isu lain, okey lah. Maksudnya kita boleh kata, anda, awak dalam urusan kahwin ni bukan umat Nabi. Sebab Nabi kahwin. Boleh, dalam urusan itulah. Jadi dalam urusan ni, mungkin satu orang salatnya bagus, puasanya bagus, tetapi dia mungkin dengan anak isteri dia, mungkin dengan orang tua, dia kurang ajar, dia biadab, dia tak reti nak hormat, dia tak reti nak kasar, dia tak reti nak sayang, dia kasar dan sebagainya. Di dalam bab itu, di dalam hal itu, di dalam tajuk itu, dia bukan umat Muhammad. Dia bukan pengikut Nabi. Dalam hal itu, dia bukan pengikut Nabi. Dalam hal apa? Dalam hal hormat orang tua, sayang pada budak-budak. Sebab itu bila kita sebut sunnah, dia luas. Sebab itu kata ulama, Islam itu sunnah. Sunnah itu bukan hanya salat,
bukan hanya puasa, bukan hanya berkaitan dengan ibadat khusus, dia termasuk dalam muamalah, bercakap dengan orang, berurusan dengan orang, itu juga termasuk daripada sunnah. Dan kita tengok hari ini sangat mendukacitakan kita, sikap biadab terhadap orang tua ni semakin menjadi-jadilah. Termasuk juga sikap ganas terhadap budak-budak. Dia bukan saja, dia balance lah. Bukan saja orang tua nak kena hormat, orang tua dengan budak-budak pun dia kena sayang. Sebab itu bila budak-budak mari masjid, kita kena ada sifat rahmah, kita kena ada sifat kasih sayang. Kita jangan tunjuk sikap kurang elok tu pada budak-budak. Jekah tak tawan hala, halau tak ketahuan hala, jegir tak ketahuan hala. Kadang-kadang orang lari. Orang perempuan haid boleh masuk masjid tak? Orang perempuan haid ni boleh masuk masjid tak? Khilaf. Majoriti kata tak boleh masuk. Ada tak pendapat kata boleh masuk? Ada. Jadi benda ni benda yang ulama tak sepakat lah. Sebab tu dia panggil khilaf. Kalau sepakat dia panggil apa? Ijma'. Kalau benda tu tak ada ulama berbeza, semua setuju, semua satu pendapat, dia panggil ijma'. Tapi kalau ada kata A, ada kata B, dia panggil khilaf. Dalam bab perempuan haid masuk masjid, tak ijma'. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Okey, kita faham, mengaji habis kita faham lah bab tu. Kita pegang kata boleh, kawan tu pegang tak boleh. Tak apa. Kalau dia haid, dia kata tak boleh. Kalau dia haid, dia tak masuk. Kita yang pegang pendapat kata boleh, bila kita haid, kita masuk. Benda ni dia panggil khilaf. Tapi kita benda yang khilaf macam ni, tak payahlah duk jegir biji mata, tak payahlah duk jekah tak ketahuan hala. Pasal apa? Pasal benda khilaf. Dia pegang kata benda tu pasal tak ada hadis yang jelas. Ada banyak bab dalam hidup kita ni khilaf. Ulama berbeza pendapat, tak ada masalah. Isu umpamanya pakai purdah, tutup muka. Sebahagian fuqaha kata wajib. Perempuan yang tak pakai purdah berdosa. Niqab tak tutup ni berdosa. Antaranya disandarkan pandangan itu kepada Al-Imam Syafi'i. Tapi ada juga di kalangan para ulama yang dia kata tak wajib. Pasal di zaman Nabi wanita memang ada hadis yang tunjuk muka. So benda tu siapa pakai tak apa, siapa tak pakai pun tak apa. Benda khilaf. Yang sepakat apa dia? Tutup orang. Tang muka tu khilaf. Jadi benda-benda khilaf, benda-benda yang orang berbeza pendapat, isu soft, budak-budak apa semua, kita tak payahlah duk angin sampai nak berkelahi. Kan? Sampai budak tu bila mai dia masjid, kita suruh dia mai masjid. Bila dia mai masjid, cekah dia, marah dia, mebai dia, balik. Kan? Macam tu juga sebahagian AJK masjid yang jaga pintu, bagus, amanah. Tapi kita kadang-kadang satu orang terlupa bawa emas, kita mungkin pergi ambil lah emas mana kan, belilah 2-3 kotak. Dia kata saya terlupa, pergi balik, hampir balik. Dia main nak mayang, bukan nak mati ekor kan.
Kita tolong dia tahan duduk sat cari mah pergi. Masuk. Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Bagi khabar gembira. Bagi orang rasa seronok. Wala tunaffiru. Jangan jadi punca orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Bagi mudah, jangan duk buat payah. Sagi orang jadi tak boleh nak ikut. Islam agama rahmat. Dia sayang semua. Lepas itu orang main masjid, ada tersilap terkorang apa semua, mari. Sekarang orang nak mari masjid rasa payah. Lebih mudah pergi pasar raya. Pasar raya pergi pasar malam, taklah ketat sangat macam masjid. Ini kadang-kadang kita perlu kepada dia panggil rahmah. Rahmah. Jadi sesiapa yang tak sayang budak-budak dan tak hormat orang tua, bersikap kurang ajar, dia panggil su'ul adab, perangai yang huduh, atau dia panggil juga dalam bahasa Arab ni qillatul adab. Qillatul adab ni maksudnya kurang adab, kurang ajar. Kan? Pasal itu budak-budak ni bila dia duduk dengan kita, tuan-tuan, orang putih punya hadis dia kata apa? Orang putih punya hadis lah, hadis orang putih. Apa yang what you give, apa yang awak bagi, you get back. Kadang-kadang sikap budak-budak yang tidak menghormati orang tua itu berpunca dari sikap buruk orang tua dalam layanan pada budak-budak. Dia bersikap kurang ajar tu, dia bersikap biadab tu sebab apa? Layanan yang dia terima daripada sebahagian orang tua yang bersikap keras pada dia. Ini yang kita kadang-kadang kena muhasabah. Pasal apa dia kan? Satu orang yang dia hidup dalam keadaan kena semarah, kena jekah, dia membesar sebagai orang yang kasar. Dia duk dengar pak dia jekah, mak dia pun jekah, duk lawan jekah, duk lawan tempik, duk kira nak bergomoi, nak kira duk maki. Dia membesar dalam suasana tu. Dia besar tak kala dia nak cakap pahabat. Dia akan membesar dalam suasana kasar tu. Sebab itu hadirin mukminin, dalam hadis ni Nabi letak dua. Nabi letak satu sayang budak-budak. Bila kita sayang budak-budak, budak-budak itu akan bersikap hormat pada kita. Pasal itu dia macam letak dua perkara. Dia tak sebut hormat orang tua saja, dia sebut sayang. Daripada sayang kita pada budak-budak tu melahirkan hormat. Macam tu juga dalam doa kita. Kita ajak anak-anak kita, tengok doa tu sakan tau. Doa yang anak-anak duk baca, kadang-kadang kita tak perasan doa tu dia sebenarnya serampang dua mata. Doa yang anak-anak kita duk baca tu, dia satu peluru dia tembak dua sasaran. Apa dia doa anak kita? Doa yang tu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, lagi kama rabbayani saghira. Tengok apa makna doa tu. Mana-mana mak bapak yang tak sayang anak dia, dia tak boleh doa tu. Pasal doa tu dia letak syarat. Allah Ta'ala ajak anak tu bila nak baca kena letak syarat. Dia kata apa? Rabbighfirli, ya Allah engkau ampunlah dosaku, wali walidayya, dan dosa dua mak bapak aku. Dia kata ya Allah kau ampun dosaku. Pasal adab doa ni mula dengan kita baru doa orang lain. Itu adab doa. Tuan-tuan bacalah mana-mana doa dalam Quran, dalam hadis, mula sekali doa kita dulu. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Wali walidayya, mak dengan ayah aku. Tolong ampun mak dengan ayah aku. Lepas tu kita kata apa? Warhamhuma, perkataan rahim ni. Warhamhuma, ya Allah engkau kasihlah
sayanglah mak dengan ayah aku. Tak berhenti. Kama. Apa makna kama? Kama, apa makna kama? Kama rabbayani saghira. Macam mana depa sayang aku waktu kecil, kau sayanglah depa macam tu. Maksud doa tu apa? Kalau depa tak sayang aku, depa tak bela aku, depa tak didik aku, depa buat tak heran dekat aku, depa tak peduli aku, depa tak tarbiyah aku, depa buat tak elok dekat aku, tak payah Itu maksud doa tu. Sebab itu bila tuan-tuan nakkan doa tu, tuan-tuan kena apa? Kena mula dengan kama rabbayani. Tuan-tuan kena mula dulu. Mana-mana mak bapak yang duk dera, duk zalim, buat tak elok, tak bela, tau atas cerak, tiba-tiba duk harap dia anak aku doa. Hang tak boleh doa tu, pasal hang tak ada kama rabbayani tu. Sebab Tuhan letak syarat, Tuhan yang doa tu Tuhan yang susun. Kama rabbayani. Dia mesti anak tu dulu disayangi, baru Tuhan nak sayang. Kalaulah hang tak sayang, Tuhan tak sayang. Tu kita tuan-tuan, doa ni dia serampang dua mata. Betul anak tu minta Tuhan sayang, tapi dalam masa yang sama dia suruh kita sayang. Dapat? Okey. Hadis yang berikutnya, kita bacalah hadis-hadis berkaitan dengan hormat orang tua ni. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW sebut apa? Inna min ijlalillahi, di antara tanda kamu mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan Allah ni ada beberapa jenis atau beberapa tanda. Siapa yang mengagungkan Allah? Nombor satu, orang yang ikramadhi syaibah al-muslim. Orang yang hormat orang yang ada uban. Zi syaibah. Tengok perkataan Nabi. Orang yang mengagungkan Allah, orang yang membesarkan Allah, perangai dia nombor satu, hormat orang yang ada uban. Maksud apa dia orang ada uban ni? Orang tua lah. Hormat orang tua. Yang kedua, wahamilil Quran. Apa dia? Dia menghormati orang yang menghafal Al-Quran. Ini orang pasal orang yang hafal Quran, jaga-jaga. Orang yang Quran ada di dada dia ni, kita kena ada satu penghormatan pada dia. Sebab dia disebut ahlullah. Ahli ni macam kalau perkataan Arab ni, ahli dalam perkataan Arab tu maksud dia apa? Keluarga. Macam kita kata kat Arab kan, yaji ma ahli, hang mari dengan keluarga ke, main dengan isteri ke, main dengan anak ahli kan. Quran kata ku anfusakum wa ahlikum. Allah kata siapa ahli Allah? Siapa orang Allah? Siapa yang bersama dengan Allah? Ahlul Quran. Orang yang hafal Quran. Jadi kalau kita tahu dia hafal Quran, pasal itu Nabi respect dalam perang kan. Bila Nabi nak tanam orang, Nabi ramai orang mati, Nabi nak tanam, Nabi panggil siapa lu? Banyak-banyak tu tengok. Penghormatan Nabi bagi. Nabi kata siapa yang paling banyak Quran di dada dia, kita kebumikan dulu orang yang paling banyak hafal Quran, kemudian yang kurang sikit, kemudian yang kurang. Kalau inna a'tayna, last sekali. Baqarah dulu. Dia hafal apa? Inna ni tak tepi dulu. Ujung tu. Sekali kita pesah. Tu respect, penghormatan yang Nabi bagi tu. Siapa yang paling banyak hafal Quran, kita kebumikan dia, hormat dia. Nampak?
Sebab di dada dia ada perkataan Tuhan. Nampak? Kemudian Nabi SAW kata apa? Yang ketiga, memuliakan orang tua, memuliakan orang yang menghafal Al-Quran. Yang ketiga, ikram zis sultan al-muqsit, memuliakan pemerintah yang adil. Memuliakan pemerintah yang adil. Hormat pemerintah, sultan, raja, sultan, perdana menteri ke, menteri besar ke, pemimpin ke, kita hormatlah. Hormat al-muqsit, yang adil. Yang adil lah, yang memerintah dengan baik. Quran apa? Hadis suruh kita hormat, respect lah. Jangan duk maki, kata tak ketahuan hala, kan? Cakap elok-elok, tegur elok-elok, nasihat elok-elok. Pasal dia pemimpin. Dia tak bagus. Siapa bagus? Saya. Kita lentik. Naik hang tak ada naik lagi, orang kata tak bagus lah. Kan? Pemimpin kalau nak cari semua setuju, tak ada. Nampak? Kita hormatlah. Okey. Nabi SAW juga sebut apa? Nabi kata al-barakah ma'a akabirikum. Nabi kata sesungguhnya keberkatan itu bersama dengan orang-orang tua daripada kalangan kamu. Jadi maksudnya salah satu daripada golongan yang berkat ni siapa dia? Orang tua. Sebab itu kita tak salah, bagus. Kita nak buat keputusan, kita panggil ahli mesyuarat, kita tanya orang tua-tua. Kita nak minta pendapat, tanya orang tua-tua. Kita nak buat apa-apa, kita jemput orang yang ada usia. Kerana Nabi kata al-barakah. Sebab apa kata para ulama? Kerana orang tua ini telah menempuh perjalanan yang panjang. Telah banyak dia melihat kehidupan ini. Dan tentulah lebih ilmu daripada kita. Sebab orang tua ni of course dia lebih amal daripada kita. Maka sebab itu Nabi kata al-barakah ma'a akabirikum. Kita jangan ketepikan orang tua. Dalam jawatan kuasa tu kalau semua orang-orang muda, kurang berkat. Itu orang tua payah, slow, kan, old school. Jangan. Kerana dalam semangat orang muda itu, Nabi ada bukan hadis tapi perkataan kalam para ulama. Kita nak kena combine dua benda. Dalam apa-apa urusan kita perlukan dua benda. Hamas, semangat orang muda. Kita perlukan semangat orang muda. Dan kita perlukan hikmatus syuyukh. Kita perlukan buah fikiran orang tua. Kalau ada dua benda ni, cantik keputusan yang hasil itu. Apa dia? Semangat orang muda dan hikmah orang tua. Maksudnya kena ada lah kombinasi antara dua perkara tu. Kan? Bahkan Nabi SAW mengarahkan kita untuk mendahulukan orang tua. Ini kita baca hadis orang tua dulu. Sekarang kita baca hadis budak-budak pula. Antaranya, siapa dia? Dalam urusan apa kita nak dahulukan orang tua? Yang pertama, dalam urusan menjadi imam. Dalam urusan menjadi imam ni, salah satu daripada faktor pemilihan berusia. Tapi berusia yang padan patut lah. Berusia kalau sampai duk alhamdulillahi rabbil tak lah kan. Sampai duk alhamdulillah sampai duk baca khutbah tu, hendaklah kita tukuh di mic tu. Jangan sampai duk baca-baca, makmum buat apa? Angkat spanduk, berundur. Jangan sampai begitu. Di mana? Dia imam ni bukan dah jawatan kuasa besar apa imam ni. Kan? Kuasa tu tak besar lah masjid dalam qaryah dia. Bukan kata tak payah kuasa besar, tapi manusia ni bila diuji dengan kuasa,
berasa ada kuasa tu dia lain. Pasal itu tak perlu saya cakap lah siapa apa, bila Allah Ta'ala bagi kuasa, dia rasa lain. Antara ujian kuasa apa dia? Ujian kuasa ni apa dia? Dia panggil riasah. Apa dia ujian kuasa? Dia tak mau lepas. Ujian harta, dia cinta, dia tamak. Ujian harta, tamak. Ujian kuasa, dia tak mau lepas. Siapa yang ada kuasa ni, ujian untuk dia apa dia? Nak lepas kuasa tu, doa. Tak lepas. Biar guruh berdentum di langit, kilat sambar menyambar, berhenti dah. Tu ujian orang yang ada kuasa. Kita tak ada, kita boleh cakap lah. Cuba kita yang Allah bagi jadi kuasa apa? Mau tak lagi? Tak apa dia kata. Kalau ada orang lain, ambil orang lain. Tapi kalau nak bagi saya lagi, tolak tu dah. Ayat tu. Tolak tu dah. Jadi dalam hal menjadi imam, memang Nabi suruh ambil kira soal umum. Antaranya hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Idza hadaratis salah. Ini kedudukan orang tua. Apabila telah datangnya atau masuknya waktu liyu'adzin lakum, maka azanlah siapa-siapa seorang daripada kamu, ahadukum. Nabi kata bila masuk waktu, siapa-siapa pi bang sat. Wal ya ummukum akbarukum, dan ambillah orang yang paling tua di kalangan kamu sebagai imam. Itu hadis hormat orang tua. Nabi kata ambil orang tua. Tang azan Nabi tak habaq suruh orang tua. Tang tu imam tu wal ya ummukum. Pi jadi tu imam orang tua. Tetapi kita tak boleh baca hadis ni saja. Kita nak kena baca satu lagi hadis riwayat Muslim. Dia bunyi macam mana? Nabi kata bila orang tanya Nabi, siapa yang paling layak jadi tu imam? Nabi kata orang yang paling baik. Jadi dia ada kriteria dia lah, yang paling baik bacaan. Kemudian orang tanya, fa in kana sawa, kalaulah sama, semua orang boleh baca. Nabi kata pilih pula yang orang yang paling faham tentang hukum, a'lam bis sunnah. Siapa yang paling ada ilmu? Lepas Quran boleh baca, yang penting boleh baca Quran. Pasal tu imam ni nak kena baca. Lepas paling okey, semua boleh baca, semua A. Tengok siapa yang ada pandai hukum sikit, ada ilmu sikit. Sehari ikut jadi masalah apa, dia nak kena settle. Okey. Kalau semua ilmu sama, Nabi kata siapa yang hijrah dulu. Kita mana hijrah apa? Zaman Nabi adalah, kita tak ada. Kalau sama hijrah, semua orang sama dalam isu tu, Nabi kata ambillah orang yang paling tua. Poin dia apa? Usia ada nilai di sisi Nabi. Nampak? Cukup takat tu lah. Walaupun ada yang kata macam-macam lagi lah. Kalau semua sama tua, ambil pula yang bini paling cantik lah, macam-macam lah kan. Ada. Dia kata pasal apa nak kena ambil paling cantik? Pasal kalau hak paling cantik ni dia mayang khusyuk, dia tak fikir orang lain dah. Macam-macam. Ada yang sampai ukok ni, tak apalah kan. Okey. Cukup. Yang berikutnya, bila nak bercakap, bagi orang tua dulu bercakap. Kalau ada orang tua, orang muda apa semua, siapa nak bercakap dulu? Bagi orang tua dulu bercakap. Itu pesanan Nabi. Itu maksud hormat tu. Berdasarkan satu hadis, datang 3 orang laki-laki menghadap Nabi. Dalam hadis Bukhari, ada 3 orang mai. 2 orang tua, seorang muda. Nama dia Abdurrahman bin Sahal. Dia yang paling muda. Orang muda biasa, dia semangat. Mai tak ada duduk, dia bercakap dah. Dia kata Rasulullah lagu ni. Nabi kata, "Hai Zat." Hang sengak. Cakaplah yang tua. Nabi kita diam. Bercakap dulu yang tua. Hadis Bukhari.
Ini salah satu bentuk apa? Ihtiram. Macam mana kita nak respect, yang kita nak kata nak angkat orang tua pada kedudukan dia. Nabi tegur Abdul Rahman bin Sahal, dia yang paling muda, bila sampai dengan dua orang lagi yang tua, dia bercakap dulu. Nabi larang dia bercakap, Nabi suruh mula yang tua dulu bercakap. Hang yang muda tu last sekali bercakap. Bukan tak boleh bercakap, tapi last sekali. Ini dalam hal apa dia? Dalam hal hormat orang tu. Warga emas lah. Yang ketiga, hormat orang tua lagi macam mana? Dalam nak bagi apa-apa, nak cedok apa-apa lah, orang tua dulu lah. Budak-budak belakang lah. Orang tua dulu. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun hadis ni berkaitan dengan batang siwak, ni kayu siwak tu, tapi dalam bab lain pun samalah. Jibril mai turun, Nabi habaq Jibril turun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Jibril turun habaq dekat Nabi, bagi dekat orang tua dulu. Batang siwak tu bagi kat orang tua dulu. Ulama kata hadis ni walaupun isu batang siwak, tapi dia isyarat kalau nak bagi apa-apa, hadiah ke, pemberian ke, apa-apa ke, dahulukan orang tua, kemudiankan orang muda. Ini sunnah. Jadi kalau kita ada bagi bantuan apa semua, panggil warga emas dulu. Yang ni banyak kita amal, bagi warga emas dulu. Mak muda-muda nanti. Vaksin nanti pun cucuk habis dulu orang tua. Depa ni dulu. Orang muda macam mana? Tak apa, bagi orang tua dulu. Apa-apa nak jadi depa dulu. Cucu dulu. Kan? Tak lah kan. Tapi golongan berisiko. Orang tua ni. Nabi kata bagi. Lepas tu kita kalau boleh kita hidupkan benda ni, kita buat satu line untuk orang tua sebagai penghormatan kita. Melainkan kalaulah kawan tu bagi laluan. Tak apalah, ambil lah, saya dah makan dah. Tak apalah, ambil lah, saya kemudian sikit. Tak apa, saya lambat sikit. Kalau dia bagi tak apa. Pasal dia bukan nak boleh lawan kita. Kita badan lagu ni, dia duk cakap mai. Kuih lagu tu, apa kawan tu? Sekejap lagi dia napi pula, mai kawan tu pula, badan dia baik. Hormat kita. Pasal tu orang beriman. Kadang-kadang kita naik LRT ke, naik apa tu, komuter pi duk buat selamba. Tak ada iman lah hati dia. Kalau ada iman, dia akan hormat orang tua, bagi duduk, dia mangkit. Dia kata saya mai dulu, siapa mai dulu dia duduk. First come first serve. Betul lah yang tu dalam adat kita, tapi Nabi ajak orang tua ni hormat. Itu tanda orang beriman. Nampak? Yang duduk buat lagu tu pula siapa dia? Pakai jubah. Jam. Macam khutbah Jumaat khutbah Jumaat masa saya dah jadi tok imam, boleh tengok macam-macam. Pakai jubah dengan sahabat. Tengok oi, Tok Wali mana memang yang masjid aku. Lino. Ada satu masjid saya pergi, dua-dua pakai lebat, sama rancak dengan khatib sembang. Kalau pakai baju tromen ke apa ke, duk bersembang tak apa. Pakai jubah bersembang masa khatib duk khutbah. Tak tahu hukum ke? Tengok ke baju tu macam mufti, jubah tu kan, zakat. Ini satu bab dia kan. So kita dahulukan orang tua. Kata Al-Imam Ibnu Battal. Kata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, di dalam hadis ini ada faedah, iaitu kita mendahulukan orang yang sudah berusia dalam pemberian siwak. Termasuk juga di dalam hal ini mendahulukan orang yang lebih berusia dalam urusan makan dan minum, dalam urusan berjalan, dalam urusan berbicara. Hal ini dilakukan apabila manusia tidak duduk secara berturutan. Maksudnya kalau kita nampak orang tua, kita dahulukan dia, kerana itu yang tepat dengan sunnah, seperti mana yang diajar oleh Jibril alaihi salam. Nampak? Okey. Boleh? Itu berkaitan dengan menghormati orang tua.
Orang tua ni pula, sebelum kita pergi cerita orang muda, nak pesan sikit lah. Orang tua ni dah kita hormat, kita sayang, orang berusia lah kan. Dia mesti macam ni lah. Selaras dengan peningkatan usia, selaras dengan peningkatan umur, kita hormat dia, dia juga kena menunjukkan maruah dia lah. Maksudnya kita nak orang respect ni, kita juga kena ada satu perangai yang elok. Nampak? Kita nak suruh orang hormat, kita tu kena apa? Tunjuk contoh. Pasal tu Nabi kata khairun nas, orang yang paling baik orang tua. Ni Nabi sebut. Khairun nas, manusia yang paling baik, man tala umruh, siapa yang panjang umur. Maksudnya orang yang panjang umur ni bagus tau. 70, 80 bagus. Panjang umur, tapi dia tak berhenti tam panjang umur tu. Syak ni panjang umur tapi duk kira pi haji. Orang lain tak boleh pi, dia pi. Kan? Budak muda start motor pi mayang masjid. Dia duk main makan, hang makan aku makan hang, duk main dam. Lepas tu bila budak tu balik pada masjid, hang hormat sikit aku orang tua. Tak apa nak macam tak kena lah. Dia walaupun muda dia main masjid, hang walaupun tua hang duk haji tu. Sebab tu Nabi kata orang yang paling baik, orang yang Tuhan berikan umur yang panjang. Tetapi wahasuna, dia ikat dengan apa? Wahasuna amaluh. Seiring dengan umur tu, baik amalan dia. Mana-mana orang yang berumur, lepas tu amalan dia ini yang paling baik sekali di sisi Tuhan. Orang muda pun tak boleh lawan dalam soal tu. Nampak? Okey. Sekarang kita tengok pula hadis-hadis berkaitan dengan sayang kepada budak-budak. Kita tengok. Kan? Boleh? Antaranya, kita tengok antaranya sayang budak-budak ni. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka bergurau bersama budak-budak. Jadi cara kita nak sayang budak-budak ni, nak tunjuk kata kita ni orang yang beriman. Macam mana kita nak bermuamalah dengan budak-budak ni, termasuk anak kita, cucu kita, siapa-siapalah. Nabi dia suka bersenda gurau. Jadi orang yang beriman ni dia bersenda gurau. Dia melawak dengan cucu dia main. Itu orang beriman. Bila kita jadi tok wan ni, janganlah cengeng pelik sangat. Pok cengeng pelik. Bergurau. Main dengan dia. Kan? Nabi SAW kata, pasal tu kita tengok, kita boleh tengok dia sayang cucu dia. Kan kita baca hadis Nabi cium. Kalau orang yang sayang cucu dia ni, itu tanda dia beriman. Ada orang dia ada cucu tapi dia tak sayang. Dia tak ambil erti, dia buat tak tahu. Bukan sahaja benda tu bercanggah dengan sunnah, tapi ia bercanggah dengan tabiat manusia. Kerana manusia ni nama kata cucu dia sayang, dia tak sayang. Nampak? Nabi SAW ni, walaupun dia seorang Nabi, takkan kita lebih pada Nabi kan? Dia pun bergurau. Satu hari dia tengok seorang budak kecil duk main burung. Hadis ni dijadikan dalil bolehnya bela burung. Kalau orang tanya boleh bela burung, hadis ni dalil kata boleh. Boleh bela burung. Hadis Bukhari. Anas bin Malik cerita, satu hari Nabi tengok satu budak-budak, yang mana budak itu merupakan adik kepada Anas. Anas tu dah budak dah, adik dia lagi budak lah. Duk sedih pasal burung dia mati. Ini jenis main burung, tapi main burung pun bagi ketahuan lah. Ini main burung pun tak ketahuan lohok asak. Kan ada satu cerita, dia pun cerita.
Tapi cerita ni tak apa nak elok, tapi saya biasa cerita. Main burung ni di belah-belah setengah tempat dia pakai kain pelikat. Krrr. Dia duduk sintin kain pelikat. Dia apa memikat burung. Krrr. Burung mama, dia ada dua burung. Faham tak? Balik pada tajuk kita. So budak ni main burung. Budak ni main burung. Tapi takdir Allah, burung dia mati. Burung dia mati. Bila Nabi tengok dia sedih, Nabi pun kesian kat dia. Nabi kata, "Ya Aba Umair." Ya Aba Umair, ma fa'ala nughair. Burung tu duk buat apa? Burung tu duk buat apa-apa? Burung tu mati. Tapi Nabi macam tanyalah, tu duk buat apa burung tu? Nak macam nak bercakap dengan dia, nak bagi dia tak sedih. Kan? Azan lu sekali kita sambung sikit tentang sikap Nabi dengan kanak-kanak.
Bismillah. Jadi Nabi kata Anas bin Malik bergurau dengan adikku. Dia berkata, wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung kecilmu? Itu cara Nabi melawak. Nabi melawak, tapi melawak benda yang betul. Nampak? Itu satu. Yang kedua, sahabat kata Nabi bermain aci ligan dengan cucu dia. Main kepung dengan cucu dia. Ini juga sunnah. Nabi main. Satu hari kata Ya'la bin Murrah. Ni Ya'la bin Murrah, hadis Bukhari. Daripada Ya'la bin Murrah, dia kata satu hari kami keluar bersama Rasulullah, dijemput untuk makan kenduri. Satu hari kata Ya'la bin Murrah, kami dengan Nabi ni beramai-ramai nak pergi makan kenduri. Di tengah-tengah perjalanan Nabi ternampak cucunda Nabi Al-Husain ibn Ali duk bermain di tengah jalan. Apa Nabi buat? Nabi berhenti dan Nabi buka tangan dia untuk tangkap Al-Husain. Budak-budak bila buka tangkap nak cekuk, dia lari ya. Ya'la bin Murrah kata Al-Husain pi kau ni, Nabi pi kau ni. Duk apa nak tangkap. Last sekali Nabi boleh cekuk. Dapat ke dia cucu dia tu. Lalu kata Ya'la bin Murrah, Nabi pegang. Nabi pegang apa Al-Husain, peluk dia. Nabi kata, Husain minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husain. Husain daripada aku daripada Husain. Siapa yang sayang Husain, Allah sayang dia. Dan lebih sambil dia duk peluk cucu dia. Saya nak cerita tentang mana? Tentang dia berhenti nak pergi makan kenduri tu, pergi duk main dulu cekuk dengan cucu dia. Sahabat semua tengok, tu dia Rasulullah dengan cucu-cucu dia. Habis minta. Nampak? Dan Nabi ni memang dia bukan sahaja dengan cucu dia, dengan budak-budak pun dia kasih. Antaranya Rasulullah kata Yusuf bin Abdullah bin Salam, anak Abdullah bin Salam, dia kata sammani Rasulullah dalam hadis Bukhari, sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Nabi meletakkan namaku Yusuf. Nabi yang buh nama aku Yusuf. Wa aq'udani ala hijrihi, dan dia letak aku ni di apa? Pangkuan dia. Wa masaha ra'si, dia sapu kepala aku. Berapa kali kita sapu kepala cucu kita? Sapu dak luku. Luku ni tak tahu nak kata. Tok ketung. Macam mana budak tu nak hormat? Tok aku. Dia tak nak diusap kepala dia. Anas bin Malik lagi seronok. Anas bin Malik dia duduk dengan Nabi masa tu kecil lagi, 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Dia kata satu hari Nabi ni suruh aku pergi buat kerja. Pukul tak pernah cakap, kasar pun tak pernah. 10 tahun duduk. Dia kata tak pernah. Masis tu tak pernah lah aku rasa tangan Nabi naik atas aku, tak pernah. Satu hari dia suruh aku pergi buat kerja, aku pun pergi lah ambil barang ke apa tau. Tengok-tengok tengah jalan budak-budak duk main. Geng-geng dia duk main. Berhenti, pergi main sama. Nabi kata, mana Anas? Tak balik-balik. Nabi pergi cari aku. Anas cerita, Nabi pergi cari aku. Nabi tengok aku duk main tu. Sepatah dia tak kata, pasal apa Anas hang duk pergi main, hang tak buat kerja apa, hang ni tak dengar cakap apa. Dia tak. Pasal apa? Pasal Anas punya umur yang tidak faham, umur yang tak reti. Pasal itu Nabi kata apa? Khatibun nas. Bila kamu bercakap dengan manusia, ala qadri, cakap ikut taraf akal. Faham tak? Boleh tak budak umur 5 tahun, cucu kita 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, anak-anak saya 7 tahun, 8 tahun, boleh kita panggil mat? Tahu lah ni, apa ni yang duk membazir makan ni, tahu tak? Ni nak PKP pula, tahu tak? Covid pun tahu tak? Kita bila tahu tak keluaran dalam negara kasar pun ni menguncup, tahu tak? Belanjawan negara defisit ni, tahu tak? Kita duk pergi ni syarah kat cucu kita umur 7 tahun. Tok kita kata duk cakap dengan siapa main duk rumah. Kita tak.
Ni pun tak tahu pendapatan per kapita ni tak tahu banyak mana ni. Kerugian tak tahu banyak mana ni. Ni moratorium ni tak tahu nak lanjut. Budak tu pun duk dengar. Apa Ultraman, apa tuan aku duk tak tahu. So kita satu masalah besar yang Nabi cuba nak bagi kita faham, bila kita berinteraksi, deal, berurusan dengan manusia, kita kena duduk sama rendah dengan dia. Kita tak boleh paksa budak itu untuk faham macam mana kita faham, kerana perbezaan dari sudut umur yang menyebabkan dia tak faham apa yang kita faham. Dia tak reti kesusahan kita, dia tak reti cabaran hidup. Yang dia tahu, dia nak main kerana itu umur dia. Tapi kalau satu orang umur 60, macam selalu saya duk kata, mangkit pegang bekho, duk tolak duk tok dia cari mana tok Wan hang nak suruh pergi beli santan, tengok dia duk susun kereta. Kalau dia duk susun kereta, masa tu kita pergi pegang. Sebab itu kita kena faham suasana, barulah manusia tu boleh membesar sesuai. Budak dia tahu apa? Dia tahu lapang aku nak makan, aku nak kenyang nak pergi main, mengantuk nak lenak. Dia tak tahu susah payah, kerana itu budak. Maka sebab itu kalau kita paksa dia duduk di tempat kita, maka akan berlakulah tekanan. Itu apa yang Nabi ajar, kan? Kemudian kita nak tengok sikit lagi tuan-tuan. Hadis Nabi lagi ni, kan? Kita pun tak tahulah lama mana masjid nak boleh buka, kan? Kita baca api sikit lagi. Kita doa banyak-banyaklah bagi masjid elok tu boleh buka, kan? Okey, kau turun. Saya ajak kita ni. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sayang pada budak-budak ni. Antara contohnya dalam hadis Bukhari, Nabi SAW salat, yusalli, dia semayang, wa huwa hamil, dalam keadaan dia dukung Umamah binta Zainab binti Rasulillah. Dia dukung Umamah anak Zainab, Zainab anak Rasulullah. Siapa dia? Apa dia Zainab ni? Anak Nabi. Siapa dia Umamah? Cucu. Nabi dukung cucu. Kata Abu Qatadah yang riwayat hadis ni, dia kata apa? Apabila Nabi sujud, masa berdiri dia dukung, bila dia sujud, fakana idza sajada, ni Tok Wan nak buat, dia kata nak dukung jana. Tak larat lah, tak apa. Kalau larat lah. Apabila Nabi sujud, wada'aha, dia letak Umamah tepi. Masa sujud dia letak. Wa idza qama, bila dia nak mangkit balik, hamalaha, dia peluk dukung balik. Tu Nabi buat. Dukung cucu tengah sembahyang. Nak sujud letak, nak mangkit dukung balik. Berapa kali bergerak tak tahu. Okey, hadis Bukhari. Dalam hadis kedua yang kita selalu duk baca banyak tu, cucu dia khabar atas dia. Dia kata apa dekat sahabat? Ibni irtahalani. Cucu khabar naik atas belakang, fakarihtu an uajjilahu. Aku tak mau panggung, dia duk syok main, tak mau potong seronok. Tu dia sampai tu. Nabi kata dia duk tengah seronok, duk naik kuda atas aku tu, aku tak mau nak potong steam lah, tak mau nak potong dia tengah duk syok tu, biar dia puas. Macam mana? Sampai dia turun baru Nabi panggung. Dia turun baru Nabi mangkit. Tu sayang dia kat cucu dia. Sayang kat budak-budak. Nabi juga pernah dalam satu hari, kata sahabat, Nabi SAW jadi tu imam. Dan Nabi baca panjang. Nak baca tu panjang. Fa asma'u buka. Nabi kata tadi aku jadi tu imam nak baca panjang. Lepas tu dengar budak teriak. Buka usabi, dengar budak teriak. Lepas tu terus rokok. Setengah tu imam dia lawan dengan budak tu. Dia jadi musabaqah. Budak tu renggah riau, dia pun lagi panjang. Lagi sengak pergi budak tu. Pasal apa Nabi kata? Kalau aku sambung baca bagi panjang, aku tak rokok, mak budak tu akan tension. So Nabi kata, tak jadi nak baca panjang, terus rokok. Bagi mak dia boleh ambil senang. Tu Nabi. Nampak? Demikian juga dalam hadis yang lain,
Nabi SAW membenarkan Anas bin Malik duduk bersama dengan anak yatim di dalam satu saf. Ini Nabi raikan budak-budak. Juga kata Ibnu Abbas, masa aku budak-budak, dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas kata masa aku budak-budak. Pasal Ibnu Abbas ni masa Nabi wafat, dia masih kanak-kanak. Masa aku kanak-kanak, aku semayang dengan Nabi. Nabi meletakkan aku bersama dengan baginda di sebelah kanan. Nabi stop. Dia mai berdiri belah kiri, Nabi pegang kepala dia tu, tarik mai tak belah kanan. Masa tu dia budak-budak. Kata Anas bin Malik, kata Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari. Kalau kita bukan pegang, tarik mai, pegang, tolong jatuh pula tu. Kasar kita. Nampak? Dan tuan-tuan, sahabat dulu bila depa suruh didik anak depa agama, depa tak cengeng, depa tak kasar. Tengok cara hadis Bukhari Muslim. Tengok, fakunna ba'da dhalika nasum wa nusawwim sibyanana. Apabila kami berpuasa, sahabat-sahabat Nabi kata, kami pun didik anak-anak kami puasa. Nampak? Tapi macam mana? Tengok cara depa. Depa kata, insya-Allah nadhhabu ila masjid. Bila kami nak pergi masjid, kami bawa depa. Kan? Budak-budak ni bila dia lapar, dia teriak. Apa depa buat? Fanaj'alu lahum lu'bah minal 'ahn. Kami ambil bulu al-'ahn ni bulu ayam ke bulu apa ke, kami buat lu'bah, buat toys, buat permainan, bagi dia main. Supaya budak-budak ni kalau dia boleh main, dia bukan teringat dah kelapar. Kalau budak-budak ni boleh main mainan ke apa, dia seronok main, dia tak rasa lapar. Jadi sahabat didik anak-anak puasa tu macam mana? Bagi depa puasa, kecil-kecil lagi didik dah. Lepas tu bila depa lapar, teriak nak makan, buat mainan, bagi depa main. Latih macam tu. Depa tak kasar, depa tak cengeng, tapi lekat. Rahmat tu. Nampak? Hadis Bukhari Muslim. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebagai orang yang beriman, kita hormat orang tua, sayangi budak-budak, kita mendapat pahala menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi